Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, bil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di pengajian Serambi Ilmu Online, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan kepada segenap pendengar dan para pelajar-pelajar semua yang mengikuti pengajian ini, iaitu selamat menyambut Ramadan tahun 1444 Hijriah, dengan harapan segala amalan kita yang kita amalkan di bulan yang mulia ini insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada pagi hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falibani rahimahullah, yang mana kita berada pada muka surat 307 volume 1 juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Syahdan, kat bawah, syahdan dalam kurung, syahdan bersalah-salahan ulama akan kadar hak fakir dan miskin. Jadi di dalam kadar yang diberikan kepada orang yang fakir dan miskin ini terjadi khilaf. Bersalah-salahan itu bukan ulama ni saling bergaduh. Bergaduh dalam erti menyalahkan satu yang lain. Bersalahan itu khilaf lah. Dalam keadaan khilaf. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan mengambil fakir dan miskin itu melainkan sekadar belanjanya yang mencukupi. Jadi ada yang kata yang diberikan kepada fakir dan miskin ini sekadar yang dicukup sahaja. Setahun, kerana Allah Nabi SAW menaruh makanan bagi ahlinya mencukupi setahun. Jadi yang dibagi amount dia cukup setahun, cukup. Contoh dia. Makan minum cukup setahun bagi dia dan keluarga dia. Sebab yang diperlukan iaitu apa? Adalah apa? Baginda SAW tu, Baginda SAW adalah mengumpulkan harta sekadar cukup untuk makan 1 tahun. Boleh hidup untuk 1 tahun. Dan jikalau disimpankan atau dihinggakan fakir dan miskin itu atas mengambil, ia akan sekadar mencukupi belanjanya sebulan atau sekadar mencukupi belanjanya sehari semalam, nescaya hampir ia kepada martabat taqwa. Yakni inilah martabat orang yang takut akan Allah Ta'ala. Okey. Di atas alasan itu, kadar yang diberikan itu adalah cukup untuk setahun. Dia berpegang pada hadis tersebut. Tapi kata setengah ulama, jadi menurut sebahagian ulama pula dia lain. Kata setengah ulama, wajib atas orang yang fakir dan miskin itu menyimpan atau menghinggakan, menyimpan atau menghinggakan, mengambil zakat atau sedekah yang lain daripada zakat itu atas sekadar makanan sehari semalam, kerana ia berpegang akan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hanzalah, annahu sallallahu alaihi wasallam naha anis su'ali minal ghina fasu'ila an ghinahu faqala sallallahu alaihi wasallam ghada'uhu wa 'asha'uhu, rawahu Abu Daud al-Iraqi. Takhrij al-Iraqi daripada riwayat Abi Daud. Maksudnya artinya bahawasanya Nabi SAW menegahkan daripada meminta serta dalam keadaan kaya. Ma'al ghina, maka ditanya oleh orang yang orang yang kaya itu. Maka sabda Nabi SAW, orang kaya itu iaitu orang yang mempunyai makanan pagi dan petang.
Jadi dalam erti orang yang kaya tak boleh meminta-minta. Masa tak boleh meminta-minta berarti kaya tu macam mana yang sampai tak boleh minta-minta? Batasan dia. Iaitu sekira dia itu cukup cukup makan pagi dan malam untuk hari itu sehari semalam, berarti dia tu kaya lah. Alasan tu. Jadi alasan ini mereka anggap bahawa diberikan kepada mereka itu sekadar sampai kaya lah. Sampai kaya itu berarti bagi cukup makanan satu hari satu malam. Okey. Lalu dan kata setengah ulama pula. Ini kan saya kata khilaf, iaitu berbeza pendapat di kalangan ulama dalam bab ini. Dan kata setengah ulama pula, harus bagi fakir dan miskin itu mengambil zakat dan sedekah sekira-kira sampai kepada hak yang kaya mengkayakan akan dia. Dan jadi kaya itu iaitu orang yang mempunyai nisab zakat, kerana tiada diwajibkan Allah Ta'ala mengeluarkan zakat itu melainkan atas orang yang kaya. Jadi setengah ulama, fakir miskin itu mengambil zakat dan sedekah sekira sampai kepada hak yang kaya mengayakan akan dia. Jumlah yang kira-kira dia dianggap kaya. Jadi bukan dianggap kaya sehari semalam tadi, tapi dianggap dia itu gugur untuk menerima zakat. Dan ini menjadi dari asnaf, iaitu sekadar dia wajib untuk membayar zakat. Means dia sampai jadi kaya. Ini macam Sayyidina Umar contoh dia. Kalau ada orang miskin, dia bagi jumlah yang dia dah tak perlu untuk minta zakat. Dia jadi orang yang bayar zakat. Ini sebab itu kita di lembaga zakat, lembaga zakat Selangor, LZS, PPZ, kalau tak salah kan, dan lain-lain, ada konsep bayar zakat. Kita ada yang fakir miskin datang, memang dia dah tetap, dan kita tahu dia ni peminta je, setiap bulan dia datang, kita bagi jumlah. Ada. Tapi ada juga yang contohnya dia asnaf, tapi dia orang yang ada kesungguhan untuk keluar daripada kemiskinan. Dia ada mission. Dia means dia bukan orang yang mengambil mudah. Dia memang betul-betul nak merubah diri dia untuk menjadi orang yang tidak miskin lagi. Cuma ialah mungkin kerana kesusahan yang dihadapi olehnya, isu rezeki, tak ada modal misalnya dan lain-lain, tapi dia orang yang berdedikasi, dia tidak orang yang membazir, dia memang ada, kalau dia tak ada pun dia boleh mengikuti kursus-kursus tertentu untuk memiliki kepakaran tertentu agar supaya dapat bekerja. Contoh dia sama ada jualan, sama ada buat benda, industri dan lain-lain, maka dia ikut program asnaf. Asnaf yang ingin ambil kursus dibiayai oleh lembaga-lembaga zakat ataupun pusat-pusat pengurutan zakat, yang mana bila dia dah ada kemahiran tersebut, maka pihak zakat akan memberi modal kepada dia. Mungkin contoh dia, saya tak tahu, negeri masing-masing berbeza-beza, tapi ijtihad dia, contohnya dia diberi satu lori dengan segala barang untuk dia masak misalnya dia, maka dia akan mula berniaga dengan membuka stall-stall di tepi jalan, di tempat-tempat yang biasanya dilakukan apa yang dipanggil dengan bazar Ramadan atau pasar tani ke, kan, pasar malam ke. Jadi dia dah ada jadual lah. Dia ada jadual seluruh Malaysia ni, atas seluruh Kuala Lumpur, Putrajaya ni, dia dah tahu bila ada program ni. So dia dah buat dah. Dah siap, so dia kerja. Dia kerja guna modal tersebut, dan dengan modal yang dia ada, dia dapat income tu balik, dan berarti dia dah ada penghasilan bulanan, penghasilan harian, dalam erti harian yang kalau kumpul secara bulanan, tambah kurang, menyebabkan dia mungkin ada penghasilan yang cukup untuk dia memiliki rumah, cukup untuk dia membiayai keluarga dia, anak-anak dia untuk pergi sekolah, dan dia bekerja. Berarti dia dah keluar daripada kemiskinan tadi. Walaupun mungkin masih dalam B40, tapi B40 yang mungkin dia dapat sustain. Itu yang penting. Dia dapat sustain. Tapi kalau kat Kuala Lumpur ni mungkin agak susah, tapi sebab itu kita ada rumah web, rumah mawib contoh dia.
Nah, yang mana mungkin dia duduk di situ, jadi dia tak ada masalah dari segi beban sewa, jadi dia dah tak jadi sewa, dia beli, dia duduk di situ, tapi at the same time dia ada penghasilan yang dia keluar daripada miskin tegar dan menjadi seorang yang dalam keadaan ghina. Ghina tu berarti cukup lah. Kaya lah. Kaya tu maksud dia cukup untuk hidup. So dia bukan lagi orang yang menjadi asnaf. So dia tidak lagi dia tidak lagi mengambil zakat atau menerima zakat, tapi justru dia tukar. Dia yang membayar zakat. Dia yang mengeluarkan zakat dan ikut menyumbang membayar zakat. So this is how community concept Islam mengajar seperti ini. Jadi yang kaya membayar zakat kepada Baitul Mal atau kepada pusat pengurutan zakat yang bertauliah tentunya, yang dilantik oleh raja atau sultan bagi negeri tersebut. Kalau bagi wilayah persekutuan berarti di bawah agung, tauliah daripada agung. Ini dipanggil amil yang rasmi, dan amil tersebut mendapat biaya tadi dan digunakan keuntungan tadi itu bukan keuntungan, ini bayaran zakat tadi diberikan kepada asnaf yang miskin tadi. Kerana manusia sampai hatta di Malaysia ni masih banyak yang dalam keadaan miskin bandar pun ada. Miskin bandar dia tetap miskin. Jadi hadul kifayah yang dipakai itu juga harus dilihat, melihat situasi daerah yang dia tinggal kat mana. Kan? Itu kena nilai. Gaji yang dia dapat tapi dengan anak yang banyak, hadul kifayah tu kadang menyebabkan tak cukup. Lebih-lebih lagi rumah sewa. Bukan rumah sewa. Takkan kita nak kira dengan anggap dia sewa. Kadang-kadang kita terpaksa menghitung dari segi iaitu berapa, kalau dia kena beli rumah, sebab nak tak nak dia kena beli rumah. Contohnya B40 nak tak nak dia still kena beli rumah, sebab kalau tak ada rumah, kalau hanya sewa dan bayar mahal, dahlah di Kuala Lumpur, bukannya dapat rumah, tak dapat apa-apa. By the time dia pencen, rumah pun tak ada. Kan? Dia nak bayar sewa pun dah tak boleh. Sebab dia dah tak kerja. Takkan nak habiskan duit pencen. Contoh dia. So this is all the thing that we need to think of. Jadi termasuk tugas kita sebagai rakyat membayar zakat. Kita bayar zakat sebagai seorang Muslim. Kita bayar zakat untuk menolong mereka-mereka yang susah ini. Dan mereka-mereka yang susah juga, asnaf juga, dia kena ada niat untuk keluar daripada kemiskinan. Jangan ada orang yang memang dah tua tak boleh nak kerja, itu part lain lah, itu fine. Dan itu patutnya ada yayasan ataupun Baitul Mal sendiri mengumpulkan ada rumah untuk orang tua. Jadi diorang dijaga kat situ, just untuk hidup, berzikir, persiapan diri untuk berpergi daripada dunia ini. Itu kena ada. Itu macam saya katalah pondok orang tua-tua. Itu kena ada. Tapi yang saya nak kata ni yang muda-muda, yang masih sihat, yang masih cergas, yang boleh bekerja, contoh dia. Tapi tak boleh pula sifat malas. Memang nak jadi asnaf sebab malas nak kerja, nak relax, okey terima dia zakat dah. Tak boleh. Ini Islam tidak mengajarkan seperti itu. So dia kena ada usaha untuk keluar daripada asnaf tadi, keluar daripada kemiskinan. Sebab memang ada di Indonesia, saya pernah tahu, jadi menjadi pengemis itu sebuah profesi. Dia memang ada. Pengemis ini sebuah profesi. It means profession lah. Maksud dia apa? Dia kerja sebagai pengemis. Dia memang pusing mengemis, pakai baju buruk mengemis, dah kumpul, nanti dia pergi satu tempat, tukar baju semua, dia simpan baju-baju kotor dia. Jadi macam normal, balik rumah dia pun okey. Tak adalah besar, but okey, ada rumah ada. Jadi profession. Jadi mengemis ini satu profession. We don't want that. Itu tak boleh. Ini yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha anis suali ma'al ghina. Ini iaitu Rasulullah SAW menegah daripada meminta serta dalam keadaan kaya, sebab dia dah jadi profession. Tak boleh. Tapi kalau di keadaan asnaf, dan dia bertekad untuk keluar daripada asnaf, daripada kemiskinan, dia mesti ada. Dia mesti kena ada plan. Tapi ada juga orang yang tak mampu walaupun masih muda tapi kerana sakit. Kalau sakit ni berarti dia dah termasuk golongan miskin. Tidak fakir tapi miskin. Fakir ni tak ada penghasilan sama sekali. Tapi ini dah miskin. Iaitu penghasilan dia tak cukup daripada pengeluaran dia. Pengeluaran dia lebih besar. Kadang ada orang memiliki nampak macam hebat, tapi dia juga miskin.
Mungkin dia ada anak 10. Gaji dia 7,000. Tu macam mana? Tak mampu dia nak bayar. Itu miskin. Contoh dia tu miskin. Sebab tu kena tengok. So kita tak boleh pula hak kifayah. Siapa suruh ada anak 10? Siapa suruh ada anak 7? Tak boleh. You cannot do that. Sebab urusan berapa anak dia dapat, itu urusan Allah SWT yang menentukan dia itu mendapat berapa anak. Rezeki anak kita tak boleh. Sebab itulah kena tahan sat, kena planning keluarga. Merancang. Ya betul. Tapi kalau dia dah ada anak, kita tak boleh takkan nak salahkan dia. Tak apa, kita jangan tolong dia. Biar padan muka dia. We cannot do that. Itu tak betul. Itu cara yang tak betul. So, tetap kita terpaksa, bukan terpaksa, kita kena. Kita berkewajipan bagi autoriti yang memegang pentadbiran Baitul Mal untuk menyalurkan zakat tersebut. Termasuk mungkin dia adalah berjawatan atau keluarga daripada orang yang memiliki pekerjaan yang baik, akan tetapi situasi menyebabkan penghasilan mereka, mak bapak dia tak cukup, dan anak dia perlu kepada zakat untuk menyambung pengajian di luar negara misalnya. Kita tak boleh, jangan buat dalam negara je, dah tak ada duit tu buat-buatlah, tak ada duit. Tak boleh. Itu petugas zakat tak boleh mengatakan seperti itu. Tak boleh mensuggest seperti itu. Sebab kalau dia dah dapat peluang pergi belajar luar negara, dia tak cukup duit untuk pergi ke sana, berarti dia termasuk masakin. Kenapa dia termasuk masakin? Sebab menuntut ilmu, ni macam yang kita dah bahas dalam kitab ini, menuntut ilmu itu adalah salah satu kefarduan ibadah yang perlu dia lakukan, sama ada kifayah ataupun ain. Kan? Yang mana apabila peluang tersebut, kita nak produce scholars. So kita perlu untuk dia pergi menuntut ilmu. Kan? Selagi dia punya penghasilan adalah lebih rendah daripada dia punya outcome, so maka dia dianggap miskin. Bila dia dianggap miskin, is not us to judge. Dia tak boleh, dia kena tak payah belajar sana, dia kena belajar sini je. Suggest tak ada masalah, but you cannot tak memberi zakat kepada dia kerana kita anggap dia saja je nak pergi belajar luar negara. You cannot. Sebab apa? Pergi bersafar ke luar negara untuk ilmu termasuk daripada asnaf Ibnu Sabil. Kan? Ibnu Sabil. Sebab itu kami di Selangor misalnya memang ada zakat Ibnu Sabil. Ini contoh. So ini mungkin perkara-perkara yang perlu input, yang perlu untuk kita tahu supaya pentadbiran zakat itu adalah lebih cantik insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu dia sebut dekat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Harus, dan kata setengah ulama, harus bagi fakir dan miskin itu mengambil zakat dan sedekah sekira-kira sampai kepada hak yang kaya mengkayakan akan dia, dan jadi kaya itu iaitu orang yang mempunyai nisab zakat kerana tiada diwajibkan Allah Ta'ala mengeluarkan zakat itu melainkan atas orang yang kaya. Kerana apa? Yang ini nisab zakat kerana tiada diwajibkan Allah Ta'ala mengeluarkan zakat itu melainkan atas orang yang kaya. Dan tiap-tiap orang yang mempunyai nisab ini dinamakan kaya. Dan tiap-tiap orang yang mempunyai nisab ini dikatakan kaya. Okey. Dan harus bagi fakir dan miskin itu mengambil zakat atau sedekah bagi belanja diri dan belanja ahlinya sekadar nisab jua. Iaitu sekadar nisab jua. Lalu dan kata setengah ulama. Jadi ada yang kata sekadar nisab lah. Kalau jumlah dia berapa? Sekadar nisab pun ada juga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini bagi saya, bukan bagi saya, ini memang pendapat banyak ulama juga. Kalau kita melihat perbezaan pendapat ini, kita dapat tangkap, kita dapat faham bahawa urusan zakat ini adalah perkara yang khilaf. Maksudnya bukan urusan zakat. Berapa nak bagi kepada dia ini adalah perkara yang khilaf di kalangan ulama. Maksudnya terjadi agree to disagree. Jumlah yang diberikan. Macam kita tak boleh. Contoh dia. Ini ijtihad. Ada yang nak bagi banyak ni, ada yang nak bagi banyak ni, ada yang bagi banyak ni. Itu
kita serahkan kepada lembaga zakat. Ya, kita boleh suggest kepada lembaga zakat untuk memperbaiki dan mempercantik pentadbiran zakat mereka, dan kita tahu mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat bagaimana mereka bekerja ini satu perkara yang kalau kita berada di keadaan mereka mungkin kita tidak mampu melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Masya Allah, ini we should appreciate them. Kita kena appreciate them. Cuma hanya ada cuma dia. Yang ini bukan dari pihak lembaga zakat, mungkin dari pihak audit dan lain-lain, patut tidak memiliki pemikiran dalam audit ini, pemikiran yang bersifat sekular. Kerana dalam agama, kita kena ikut naratif fikih itu sendiri. Contohnya, asnaf ada 8. Kita jangan audit mempersoal kenapa asnaf miskin dan fakir ni terlalu banyak. Kenapa rekod ni tak ada, kosong. Kenapa yang bahagian ni sikit sangat. Kita tak boleh macam tu. Okey, mungkin kalau benda tu ada, kita nak suruh balance kan tak ada masalah. Tapi kalau dalam satu-satu situasi, terutama dalam bab fakir miskin, of course lebih banyak. Kerana bab rekod mungkin dah tak ada, misalan dia, kita tak boleh nak paksa tukar untuk rekod tu biar perbanyak. We cannot do that. Itu tak betul. Atau kita nak tukar nisab untuk yang lain-lain misalnya untuk digemukkan hanya sebab audit, merasa ini cara pemikiran mereka dalam audit yang mereka belajar di Universiti Pentadbiran Malaysia misalnya menentukan bahawa dia kena semua rata. It cannot be like that. Sebab apa? Dia kena ikut fiqh. So audit should not menyuruh mengaudit lembaga zakat untuk membuat benda-benda yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam kitab. Dalam bab memberi zakat kepada asnaf ini adalah perkara ijtihadi. Means dia bukan perkara yang bersifat pasti, qat'i. Dia bukan bersifat yang pasti. So kita kena agree to disagree. Means kita agree to disagree means kalau ijtihad lembaga zakat atau pusat pengetahuan zakat atau Baitul Mal atau satu-satu institusi zakat tersebut memilih dengan ijtihad dia, dengan situasi yang ada, dengan data yang ada, bahawa kebanyakan adalah ini, bukan ini misalnya, so we cannot do anything. Kecuali mungkin kenapa pula nisab amil terlalu besar. Itu yes, itu mungkin kita boleh kritik sebab amil ni means iaitu duit yang diberikan kepada mereka kerana mereka tak bekerja lain, dia orang tak ada pekerjaan kecuali berusaha menjadi petugas dalam hal zakat. Means seorang amil lah. Amil ni dia ada banyak dalam kitab Fathul Wahab kalau tak salah, atau Imam Zakaria Ansari ada satu kitab saya ingat, dia bagi amil ni ada macam-macam. Ada amil tukang angkat bereh, ada amil tukang bawa jentera, bukan jentera zaman dulu ni, macam bawa unta lah atau bawa binatang transport lah untuk mentransportkan. Ada amil yang memang tugasnya mengira-ngira untuk mengambil. Itu semua bahagian dari amil. So bila mereka ini tidak ada gaji sama sekali, maka zakat tersebut dia termasuk asnaf amil. Amil ini boleh mengambil daripada duit zakat, which is kita panggil asnaf amil. Dan samalah yang lembaga-lembaga zakat dan juga pusat-pusat zakat ataupun Baitul Mal dan lain-lain ini yang bertauliah ini, mereka ini dibayar gaji, atau gaji mereka itu bukan gaji apa, gaji mereka itu dari asnaf amil tadilah. Cuma yang kena ikut kadar yang munasabah, kadar uruf, sesuai dengan urufnya, kerana dia dah ditugaskan untuk perkara ini dan lain-lain. Ini dia kena. Jadi janganlah pula nanti mentang-mentang dia menjawat sebagai tugas tersebut, lepas tu sengaja untuk menaikkan gaji sendiri, itu tak boleh lah. Dan ini yang perlu audit bertugas untuk menilai perkara-perkara seperti ini, bukan justru memaksa perkara yang mungkin akan melanggar hukum hakam apa yang tersebut dalam kitab-kitab misalnya. Ini yang perlu. Sebab tu amil juga audit juga perlu ada ilmu fiqh dalam mengaudit pengurusan zakat. Perlu ada ilmu fiqh dalam mengaudit urusan zakat. Jadi beza kalau nak audit
Syarikat means dia kena ada sijil, means dia ada kepakaran dalam ilmu undang-undang, enterprise dan lain-lain. Tapi kalau berkaitan zakat means dia audit ikut ilmu dalam fiqh zakat dia kena tahu. Dia kena buat, dia kena tahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu dan kata setengah ulama, had orang yang kaya itu iaitu orang yang mempunyai 50 dirham, kerana sabda Nabi SAW, man sa'ala walahu malun yuknihi ja'a yaumal qiyamati wa fi wajhihi khumusun fasu'ila wa ma ghinahu qala khamsuna dirhaman aw qimatuha min adh-dhahab, rawahu at-Tirmizi, dinilai hasan oleh Al-Iraqi. Oleh Al-Iraqi. Maksud dia apa? Artinya, barang siapa meminta padahal ada baginya harta yang mengkayakan, ia nescaya datang ia pada hari kiamat dan pada mukanya luka yang digaru-garu. Ni. Maka ditanya, orang apa had kaya? Ditanya oleh sahabat, apa had kaya? Maka sabda Nabi SAW, iaitu orang yang mempunyai 50 dirham atau harganya daripada emas. Iaitu 50 dirham. Harganya daripada emas. Ini contoh dia. Tapi, okey. Lalu, dan kata setengah ulama, had orang yang kaya itu, iaitu orang yang mempunyai 40 dirham, kerana sabda Nabi SAW, man sa'ala walahu hiyatun faqad al-hafa fis su'ali. Rawahu Abu Daud dan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, munqati', hadis yang munqati' menurut Al-Iraqi. Iaitu artinya barang siapa meminta padahal ada baginya satu uqiyah perak, maka sungguhnya melazimkan ia meminta yang tiada diharuskan. Jadi dia minta benda yang dia tak boleh minta. Berarti ni dilaranglah. Dan kata setengah ulama, harus bagi fakir dan miskin itu mengambil zakat dan sedekah sekadar harga suatu yang disewakan yang mencukupi seumurnya, atau mengambil akan sekadar modal berniaga yang mengkayakan seumur hidupnya, kerana inilah had kaya yang tiada harus mengambil zakat, kerana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, idza a'taitum fa'aghnu. Fa'aghnu ni maksud dia apa? Artinya apabila memberi kamu akan seorang, maka kayakan olehmu akan dia. Ini dari kata-kata Sayyidina Umar ini, maka mereka memahami, ulama memahami, bagi kira-kira seumur dia, sekadar yang dia kaya, dah tak payah bagi dah. Lebih kurang macam tu. Cuma zaman sekarang ni kerana ada orang yang nakal, dia minta zakat, kalau kita bagi banyak tu, dia langsung tak nak kerja, dia minta lagi. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi, sebab itu insya-Allah, kita harapkan insya-Allah sentiasa kita punya institusi zakat lebih maju dan lebih berkualiti. Hadirin wal hadirat azakumullah. Adab yang kelima. Sekarang adab yang kelima, hendaklah orang yang mengambil zakat itu menanyai orang yang memberi zakat itu daripada kadar yang wajib atasnya. Jikalau ada yang diberikannya itu lebih daripada kadar bahagian orang yang mengambil zakat, maka jangan mengambil zakat itu. Dan wajib dipulangkan zakat itu jika syak ia akan benar orang yang membahagikan zakat itu, atau syak akan alimnya dan jahilnya. Jadi apa? Jadi yang mengambil zakat tu menanyai orang yang beri zakat itu kadar yang wajib atasnya. Jikalau ada yang diberikannya itu lebih dari kadar bahagian yang mengambil zakat, maka jangan mengambil zakat itu. Jadi yang wajib tu tak boleh lebih. Tak boleh ambil lebih dari yang wajib. Dan wajib dipulangkan zakat itu. Jadi contoh dia, banyak zakat ni dia ambil lebih tak boleh. Dia membagikan zakat itu atau syaratkan alimnya dan jahilnya. Wallahu'alam. Okey. Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan sedekah yang sunat. Sekarang kita masuk pada perbahasan, iaitu menyatakan kelebihan sedekah yang sunat. Jadi kelebihan sedekah yang sunat dan kelebihan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, dan kelebihan sedekah yang sunat itu amat banyak sekali. Jadi kelebihan sedekah yang sunat itu banyak sekali. Lalu dia kata di sini,
amat banyak. Setengah daripadanya itu sabda Nabi SAW. Tasaddaqu walau bitamratin fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Rawahu Ibnu Mubarak fi Zuhdi. Jadi riwayat Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud. Maksud dia, artinya beri olehmu akan sedekah. Dan jikalau satu biji kurma sekalipun. Jadi walau satu biji kurma sekalipun. Maka bahawasanya adalah ia menutupi daripada orang yang lapar dan memadamkan ia akan segala kesalahan dosa seperti air memadamkan ia akan api. Ini. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyibatin, muttafaqun alaih. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Takuti oleh kamu atau takuti olehmu akan api neraka, dan jikalau dengan bersedekah sebelah buah kurma sekalipun, maka jikalau tiada dapat kamu akan yang demikian itu, maka bersedekah dengan satu kalimah yang baik. Kalau tak pun cakaplah, atau yang ni kita sebutlah perkara-perkara yang baik. Hadirin wal hadirat wal hafizakumullah. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, ma ahsana abdun sadaqata illa ahsanallahu al-khilafata ala tarikatihi. Yang bermaksud hadis ini riwayat Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud dalam keadaan hadis yang mursal. Iaitu artinya tiada membaikkan oleh seorang hamba Allah akan sedekahnya itu, melainkan membaikkan oleh Allah Ta'ala akan khalifahnya atas peninggalannya. Ini. Lalu dan lagi sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri. Iaitu hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab kebaikan fil birri. Hadis yang dhaif. Artinya sedekah itu menutupi akan 7 pintu daripada kejahatan. Jadi ini hadis-hadis tentang keutamaan kita bersedekah. Dan disebutkan wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqatin afdalu? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul baqa'a wa takhshal faqata wa la tumhilu hatta idza balagatil hulquma qulta, yani qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya iaitu ditanya oleh orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sedekah yang terlebih afdal? Sedekah apakah yang terlebih afdal? Maka sabda Nabi SAW bahawa engkau beri sedekah padahal engkau sihat lagi sayang pada hartamu. Dan engkau mengharapkan kekal dan takut akan apa. Dan jangan engkau nantikan hingga apabila sampai roh ke halqum, maka engkau kata bagi si fulan sekian dan bagi si fulan sekian, dan sungguhnya adalah bagi si fulan itu sekian. Iaitu apa? Jadi kita dalam keadaan sihat ini, dalam keadaan ini yang kita bagi, bukan dalam keadaan susah dan nak meninggal baru nak bagi. Itu maksud dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabbi. Rawahu Tabrani, walaupun hadis dhaif tapi ditakhrij juga oleh Kashful Khafa. Artinya sedekah yang sir itu memadamkan murka Allah. Jadi sedekah yang dilakukan dalam keadaan senyap-senyap itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi at-taufiq. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita dah habis bab iaitu adab-adab sedekah, rahsia. Kitab membahas tentang rahsia-rahsia zakat. Zakat. Zakat ni zakat wajib, dan dia bahas dengan sunat juga dengan cara yang ringkas, dengan kumpulkan hadis-hadis tersebut, dan ini yang telah diusahakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala kepada kita semua. Sekarang kita masuk bab yang kelima, tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita masuk pula pada menyatakan rahsia puasa. Bertepatan kita di bulan Ramadan. Kita kan sekarang bulan Ramadan. Maka insyaAllah dengan harapan iaitu bolehlah kita khatamkan bab puasa ni. Manalah tahu. Cukup pada bulan Ramadan ni kita khatam.
Tebal juga ni, banyak ni. Tapi insya-Allah siapa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kelima pada menyatakan rahsia puasa. Okey. Puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam. Dan iaitu 1000 atau 1/4. Bukan 1000, maaf, salah baca. Serubuk, iaitu 1/4. Rubuk itu 1/4 atau 1/4 iman. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ghazali hatta dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita lihat iman tu bulat. Puasa itu saja dah 1/4. Ini rubuk gitu kan. Rubuk iman, 1/4 iman. Iman ni penting sebab iman ni yang menyebabkan kita boleh masuk syurga. Means kalau orang tu banyak dosa sekalipun, dia masuk neraka lama, maybe 1000 tahun pun, tapi dia tidak akan kekal dalam api neraka. Dia akan keluar dan masuk dalam syurga. Sebab dia ada iman. Walau sebutir iman, walau mithqala dzarratin minha, walau even to it the lightest faith. Ini titik iman yang paling ringan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Iaitu serubuk iman, 1/4 iman. Dan senisfu, separuh sabar. Jadi separuh sabar maksud dia apa? Iaitu puasa ini adalah nisfu, separuh daripada kesabaran. Dan sabar itu nisful iman. Dan kita tahu sabar ini adalah separuh dari iman. Jadi iman, separuh dari iman itu sabar. Arti basically betul lah. Puasa itu 1/4 iman. Ini nisful iman. Sebab itu hadis ni dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena satu support yang lain. Kan? Ini sebab itu nak buat ijtihad ni bukan pandai-pandai ijtihad je. Saya baca ni, saya ikutlah ni. Ni Rasul buat tak? Rasul tak buat. Kan? So orang boleh cakap macam tu. Rasul tak buat. Rasul tak buat. Sebab apa? Hadis, dalil, Quran dan sunnah ini sangat luas. Sangat banyak. Jadi kita ni kadang baru baca 2-3 hadis. Baru khatam Bukhari dan Muslim. Kita tak tahu, terupanya ada dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Tak ada Sunan Tirmizi, tak jumpa. Ada dalam hadis Hakim Tirmizi. Ingat, ulama hadis ni bukan 6 ulama tu saja. Ulama hadis ni ada juga Imam Hakim Tirmizi, Imam Al-Hakim An-Naisaburi, dan banyak-banyak. So, apa yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali ini sebenarnya daripada hadis Nabi SAW. Dari riwayat Imam Tabrani ada macam-macam. Ada yang sahih. So, itulah dia. Puasa itu adalah 1/4 iman. Datangnya dari mana? Dia bukan daripada hadis. Tapi kefahaman daripada dua hadis yang berbeza yang saling mendukung, memberi conclusion. To come with a conclusion kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sehingga dia mengatakan bahawa as-saumu rubul iman, iaitu puasa itu 1/4 iman. Ini 1/4 iman. Sebab itu saya buat puasa ni memang rujuk Imam Ghazali ni memang betul-betul sedap lah. Paling sedap tu baca kitab Imam Ghazali, kitab Ihya. Tapi of course ada kitab-kitab yang lain, insya-Allah kita akan mengambil istifadah daripada semua sumber-sumber yang telah disusun oleh ulama ini insya-Allah. Okey. Dan kenapa sabar? Kenapa puasa itu sabar? Hadis je ke? Bukan. Bukan hanya hadis maksudnya. Ini fakta. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, kalau ada orang dah sampai umur puberti, dah sampai umur boleh nak kahwin, tapi tak mampu nak kahwin. Nak kahwin tak ada fulus ke, tak ada duit ke, atau tak ada calon ke. Dah duk cari dia nak kahwin, tak ada orang nak kahwin dengan dia ke misalnya. Tapi dia ada keperluan biologi yang dia kena kahwin contohnya. Maka Rasulullah SAW ajar falyasum. Maka dia disuruh untuk berpuasa. Kenapa dia disuruh untuk puasa? Sebab puasa ini dapat mengkontrol diri. It suits your your nature as a man. Sebagai manusia dia boleh sesuai, dia boleh cocok, dia boleh kena. Maka ini hadirin wal hadirat abizakumullah. Dan termaklum pahala sabar itu tiada boleh dikira akan banyaknya, itu seperti firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Iaitu artinya hanya saja dibalas dan disempurnakan Allah Ta'ala akan pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan banyaknya. Iaitu pahala ni banyak. Bighairi hisab, tak dapat dihitung. Dalam bab puasa ni, Masya Allah.
Sebab tu, yelah kita kena belajar berpuasa lah dalam Ramadan. So, lepas Ramadan ni, kita jangan lupa kita ada puasa Syawal. Puasa Syawal Ustaz. Puasa Syawal susah Ustaz. Kita ada open house banyak. Ambil kesempatan tu, puasa ni tak adalah makan banyak sangat kan. Maksud dia kalau siang tu boleh tahan, malam tu kita makan lah. Itu contoh dia. Kalau tak, bulan puasa ni dah boleh lah turun 5 kilo. Masuk Syawal je naik 10 kilo. Oi, tak nak lah macam tu je. Ni. Jadi puasa ni mengajar kita kesabaran. Dan mengajar kita untuk mengawal diri kita daripada mengikuti hawa nafsu untuk makan melebihi dari yang diperlukan. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi, kullu hasanatin bi'ashri amsalihah illa 700 di'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim, artinya tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 umpamanya hingga 700 ganda melainkan puasa. Maka bahawasanya ia bagiku dan akulah yang membalasnya dengan sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menghitung direct, dia yang balas. Yang jadi dia yang nak bagi rahmat dia, masya-Allah. Ini kita harap, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah amalan kita diterima olehnya, dengan harapan insya-Allah diberi dengan balasan yang tidak terhingga. Maksudnya sangat-sangat banyak insya-Allah dapat menjadi asbab kepada kita semakin istiqamah dalam agama yang mulia ini, dalam beribadah dan iman kepada Allah Subhanahu Taala, dan meningkatkan diri kita di dalam amal-amal ibadah kita insya-Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud, demi Tuhan yang diriku dijadikannya dengan tangan kudratnya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Ini bau mulut. Bau mulut orang yang berpuasa ini adalah terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Jadi kita kalau puasa ni biasalah mulut ni berbau, air kumpul dan lain-lain tu biasa. Jadi ini di sisi Allah ini lebih wangi daripada bau kasturi. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyanu la yadkhulu minhu illa shaimun wa huwa mau'udun bi liqa'illahi fi jazaa'i saumihi. Muttafaqun alaih, yang artinya lil jannati adalah bagi syurga itu pintu dinamakan baginya ar-rayyan. Jadi kat syurga itu nanti ada pintu yang bernama ar-rayyan. Padahal tiada masuk daripadanya itu melainkan orang yang puasa, dan iaitu dijanjikan dengan mendapati Allah Ta'ala akan balas puasanya itu. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu li awwali lailatin min syahri Ramadan. Wa la tughlaqu illa akhir lailatin minhu. Wa laysa min 'abdin aw amatin shalla fi lailatin minhu illa kataballahu lahu bi kulli sajdatin alfan wa sab'ami'ah hasanatin bana lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra wa lahu sab'una alfi babi kulli babin minha misra'ani min zahabin muwashshahin min yaqutatin hamra. Yang bermaksud, artinya bahawasanya segala pintu langit dan segala pintu syurga itu dibuka bagi permulaan malam daripada bulan Ramadan, dan tiada ditutup melainkan pada akhir malam daripadanya, padahal tiada daripada hamba Allah Ta'ala, laki-laki atau perempuan, yang sembahyang di dalam malam daripadanya itu, melainkan disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu sujud itu akan 1,700 kebajikan, dan memperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah di dalam syurga daripada manikam yang merah. Disebut daripada manikam yang merah, yakutatin hamra. Ini yakutatin hamra, terjemahan dia manikam yang merah, dan baginya 7,000 pintu, bagi setiap-tiap satu pintu daripada itu 2 daun pintu daripada emas yang dipermata
daripada manikam yang merah, min yakutatin hamra. Hadirin hadirat. Ini juga disebut dalam kitab Targhib, Imam Targhib Ibnu Munzir. Fa idza sama awwal yaumin min syuhur Ramadan ghafarallahu lahu kulla dhanbin ila akhir yaumin min Ramadan wa kafaratun ila mislihi wa kana lahu bi kulli yaumin yasumuhu qasrun fil jannati lahu alfu babin min zahabin wastaghfara lahu sab'una alfi malakin min ghadwatin ila an tatawara bil hijabi wa kana lahu bi kulli sajdatin sajadaha min lailin aw naharin syajaratun fil jannati yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata sanatin summa la yaqta'uha. Rawa nahwahu fit targhib. Diriwayatkan sepertinya dalam kitab At-Targhib. Maksudnya, dan apabila puasa seorang pada permulaan hari daripada bulan Ramadan itu, nescaya mengampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya hingga akhir hari daripada bulan Ramadan itu, dan adalah ia menghapuskan bagi segala dosanya hingga bulan Ramadan yang seumpamanya itu, dan adalah baginya dengan tiap-tiap sehari yang dipuasakannya itu satu mahligai di dalam syurga baginya 1000 pintu daripada emas, dan memintakan ampun baginya kepada Allah Ta'ala oleh 70,000 malaikat daripada pagi-pagi hingga masuk matahari, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu sujud yang disujudkannya di dalam sembahyangnya di dalam malam atau di dalam siang pada bulan Ramadan itu satu pohon kayu di dalam syurga sekira-kira berjalan orang yang berkenderaan di dalam naungnya itu 100 tahun, kemudian tiada memutuskan ia akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul laili min syahri ramadhana nadhara Allahu ila khalqihi wa idza nadhara ila 'abdin lam yu'adzibuhu abadan walillahi azza wa jalla fi kulli yaumin alfu atiqin minan nar. Rawahu al-Asbahani. Artinya, dan apabila ada pada permulaan malam daripada bulan Ramadan itu, maka menilai Allah Ta'ala kepada makhluknya, dan apabila menilai ia kepada seorang hambanya itu, nescaya tiada menyiksa ia dengan dia selama-lamanya. Dan apa adalah bagi Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan itu 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min 'abdin yasumu yawman min ramadhana illa zuwija zawjatan min huril 'ain fi khaymatin min dhurratin mujawwafatin mimma na'atallahu 'azza wa jalla hurun maqsuratun fil khiyam ala kulli imra'atin minhunna sab'una hullatan laisa minha hullatun ala launil ukhra wa tu'ta 70 launan min at-tayyibi laisa minhu launun ala launin akhar wa tu'ta 70 sariran min yaqutatin muwashshahatin bid-durri ala kulli saririn 70 firashan wa ala kulli firashin arikatun wa li kulli imra'atin 70 alfi wasifatin lihajatiha wa 70 alfin wasifatin ukhra ma'a kulli wasifatin sahifatun min dhahabin fiha launun min at-ta'ami wa yajidu li akhiri luqmatan fiha ladzatan lam yajid li awwalihi wa yu'ta zawjuha mislu dhalika ala saririn min yakutatin hamra hadza bi kulli yawmin min ramadhana siwa ma ya'malu min hasanat. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Artinya, tiada daripada seorang hamba Allah Ta'ala yang puasa sehari daripada bulan Ramadan itu, melainkan diberi akan dia itu isteri daripada bidadari di dalam khemah daripada mutiara yang berunggah, iaitu daripada yang disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, hurun maksuratun fil khiyam. Hurun maksuratun fil khiyam. Maksudnya beberapa bidadari yang tersimpan, yakni tersembunyi di dalam beberapa khemah. Ini disebut seperti itu. Hadirin wal hadir abidullah. Dan adalah di atas tiap-tiap perempuan
Daripada bidadari itu 70 pakaian daripada emas dan perak, dan lainnya yang tiada daripadanya itu pakaian atas warna yang lain, dan memberi Allah baginya akan 70 warna bau-bauan yang tiada daripadanya itu atas warna yang lain, dan memberi Allah baginya 70 peratas atau katil daripada manikam yakut yang merah yang dipermata dengan mutiara, di atas tiap-tiap peratas itu 70 hamparan, dan di atas tiap-tiap hamparan itu berapa bantal yang amat baik yang indah-indah. Hadirin wa hadirat Allah. Dan bagi tiap-tiap satu daripada perempuan itu 70,000 pengasuh yang berkhidmat bagi hajat tiap-tiap perempuan itu. Dan ada pula baginya 70,000 pengasuh perempuan yang lain berkhidmat akan hajatnya. Dan adalah diserta tiap-tiap satu daripada perempuan itu hidangan daripada emas, di dalamnya beberapa warna daripada makanan yang didapat pada akhir tiap-tiap suatu daripada makanan itu akan lazat yang tiada didapat pada seumpama yang pada permulaannya itu. Dan memberi Allah Ta'ala akan suaminya akan seumpama yang demikian itu, padahal ia duduk atas peratas daripada manikam yang merah. Inilah yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang puasa itu dengan tiap-tiap sehari daripada bulan Ramadan itu, iaitu lain daripada balasan yang diberikan baginya dengan amal yang diperbuatnya di dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap bulan Ramadan itu daripada kebajikan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah beberapa iaitu perbahasan tentang iaitu fadilat berpuasa pada bulan Ramadan dan lain-lain. InsyaAllah ada banyak lagi hadis yang boleh kita baca insyaAllah pada pertemuan insyaAllah minggu hadapan. Dan harapan insyaAllah kita sentiasa istiqamah dalam amalan kita. Ini semua menunjukkan, mengisyarahkan bahawa betapa penting puasa di bulan Ramadan yang kita berada sekarang ini, dengan harapan segala amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya iktifakkan pengajian saya sekadar ini. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.